Jom bersama Muallim Sunan di kelas santai kedai gambar Photoshop. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak buat ni? Sekali terpancul tu kat situ. Kita mulakan kelas santai ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tarik nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pendahuluan. Suara tak berapa jelas, Ustaz. Tak berapa jelas? Jelas tak? Jelas elok je. Jelas elok je. Okey. Kalau Ana okey, jelas je. Okey. Silalah jawab. Silalah baca pendahuluan ni. Okey, pendahuluan ni ni kelas biasa. Kelas pertama saya. Tengok rekod ni kelas pertama ni. Kelas pertama Photoshop. Kira minta maaf lah. Dia ada cara pengajaran penguasaan ilmu tak sama macam pakar-pakar daripada mana yang selalu buat basic Photoshop tu kan. Sebab saya ni memang ikut kepala saya je cara nak edit kan. Siapa yang nak tanya terus tanya, ataupun lepas saya bagi sikit info nanti baru nak tanya, ada buat sesi pertanyaan pun okey juga. Okey, kemudian apa lagi kita kongsilah mana yang siapa yang boleh jawabkan boleh jawabkan. Ustaz Syif Syam ke Ustaz Baharum, Muallim boleh, KI pun boleh, siapa-siapa lah. Okey, tujuan saya adalah untuk sahabat-sahabat dapat menghasilkan gambar yang cantik dan kemas, tu je. Okey. Gambar yang cantik yang kemas ni bukannya cantik macam-macam kita letak dalam kita punya ni sebenarnya dalam gambar. Kadang kita kena kemas. Kadang-kadang simple pun dia kira cantik. Dia sampailah kita punya konten dia sebenarnya nak sampaikan dalam gambar. Okey. Okey, pengertian Photoshop terus. Kita terus mulakan dalam pengertian Photoshop. Pengertian Photoshop ialah dikenali sebagai Photoshop merupakan salah satu software editing Photoshop. Pengertian Photoshop bagi Sunan ni permainan layer dan tools untuk menghasilkan gambar yang cun, menarik dan kebabum. Okey, itu daripada pengertian daripada saya lah. Okey, seterusnya. Okey, kita mula dengan layer. Okey, seperti saya cakap, saya layer dan permainan layer dan apa tadi? Tools kan? Okey, kita mula dengan layer. Okey, tempat gabung dan olah gambar yang dimasukkan ke dalam PS akan auto ada layer. Okey, layer adalah tempat susunan banyak gambar, satu gambar atau layer, 5 gambar 5 layer. Kalau banyak yang kita nak buat, contohnya dalam satu gambar tu banyaklah kita nak edit, kita nak masukkan banyaklah layer-layer yang akan yang termasuk banyaklah layer-layer yang akan tersedia. Okey, contohnya budak berselimut baring atas katil bertilam, dia akan menentukan situasi sebenar. Kat situ kan maknanya budak tu berselimut, okey, dia kan ada budak ada selimut, ada tilam, ada katil lah. Macam mana dia punya tu? Dia nak pakai selimut. Selimut tu siapa maknanya gambar yang paling atas dalam layer tu dia yang akan nampak. Gambar tu yang akan nampak. Kecuali kalau kita bagi cantik itu kita nampak semua. Ataupun contohnya kita potong elok-elok kita punya selimut tu, nampaklah muka kita. Nampaklah badan kita kat belakang dia. Tengoklah macam mana kita nak menentukan. Budak tu yang tentukan sama ada dia dekat bawah katil, kat bawah tilam, kat bawah selimut tu kat bawah dia. Macam itulah. Okey. Inilah layer. Layer ni gambar-gambar. Layer ni bukan sekadar gambar saja font pun boleh masuk dalam layer. Font pun boleh masuk dalam layer. Bawah sekali tu background kita. Kalau kita nak buat background putih, kita buatlah putih. Kalau nak berwarna, buatlah berwarna. Nanti ada cara-cara dia. Okey. Ini hanya teknik basic sebenarnya. Kalau ni ada 3 gambar, ada 3, maknanya 3 lah dia punya sebenarnya dalam satu gambar kita tu ada 3. Dalam satu gambar kita tu ada dalam kita punya projek tu, tapak tu ada 3 gambar. Ada gambar benda ni motor 2013, lepas tu ada background ada 3. Kalau banyak gambar, nak letak gambar Ustaz Syif Syam ke Syif Baharum masuk tu banyaklah layer yang akan terhasil kat sini.
Sebab tu kalau kita nak tu kena pandai-pandai lah naikkan mana yang nak naikkan gambar yang perlu, turunkan gambar yang tak perlu, macam itulah. Tapi selalunya background akan letak di bawah sekali. Kalau background letak di atas sekali, tak payah cakap lah apalah, memang kosong lah jawabnya. Okey, dan tools perkakas atau bahan bantu untuk menghasilkan gambar menarik di dalam Photoshop. Contoh nak buat meja kayu, perkakasnya ialah papan. Kayu, paku, tuku besi. Macam itulah. Kita nak buat gambar yang cantik, kita ada tools dia. Tools dia nanti di okey, tools dia adalah selepas ini. Ini ialah tool dia. Banyak kan? Kalau siapa yang dah pernah buka Photoshop, dia akan nampaklah tool dekat ni, tepi sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey, sebelah kiri ni adalah tools dia. Adakah kita perlu ambil, kita guna semua tools ni untuk kita hasilkan gambar yang menarik? Okey, kita tengok. Tool apa yang selalu saya guna? Okey. Tool apa yang kita selalu guna untuk menghasilkan gambar-gambar yang menarik? Kalau saya guna 7 je. 7 je dalam benda-benda yang banyak ni, 7 sahaja. Ini tool yang saya gunakan selalu ada 7. Okey. Crop and slide tool lah ni crop. Biasalah nak crop kan. Okey. Retouch ni kadang-kadang saya guna retouch ni. Maaf. Okey, kemudian saya guna eraser. Eraser ni memang selalu guna untuk buat apa? Kita nak padam, kita nak itu kan. Contohnya kalau ada muka kita nak padam kita background kan. Okey, kemudian painting ni saya selalu guna brush. Okey, lepas tu gradient. Ni memang selalu saya guna untuk buat apa? Kita punya logo ataupun nak warnakan kita punya logo. Okey, kemudian drawing and type tools ni, saya selalu gunakan ni je type ni apa? Untuk font. Horizontal type. Maknanya horizontal tu yang menegak je. Siapa nak buat melengkung boleh, nak buat melintang curve pun boleh. Tapi saya jaranglah guna benda tu sebab nak cepat kan kadang-kadang. Okey, untuk yang seterusnya saya gunakan ni bentuk-bentuk ni, bentuk petak, bentuk rounded ni semua, ellipse, polygon. Okey, dalam custom shape ni yang bawah ni dia ada macam-macam bentuk, ada bintang. Okey, kalau tak berapa nak puas hati dengan dia punya shape-shape yang disediakan ni, kita boleh terus buat shape sendiri. Okey. Okey, teknik masking. Okey, yang kedua ni dah termasuk yang seterusnya ialah teknik masking. Itu topeng atau editing foto jadi kemas dan sempurna. Okey. Macam mana masking tu Okey, sebenarnya masking ni jenis kira macam kalau saya ni masking nak buat cepat dan malah nak potong-potong gambar macam gambar orang kan. Kita malah nak potong, nak hilang-hilangkan dia punya background tu kan. Kita masukkan je dalam satu kotak. Nak bagi contoh yang paling dekat dengan kita semua. Ni yang contoh masking yang saya buat. Kotak-kotak ni semua masking. Okey, kalau semua boleh buat memang itu akhirnya okey lah. Memang senang aja sebenarnya. Kita masukkan, kita sediakan satu kotak dan sediakan satu gambar. Lepas tu kita maskingkan dia, masukkan dalam gambar dalam kotak tu. Tak payah nak potong-potong background dia. Macam itulah teknik masking. Nanti kita belajar macam teknik masking tu. Okey. Okey, yang ini yang tadi tu basic je. Kalau yang ini ala-ala pro lah konon-kononnya. Okey, sebenarnya masking ni dia boleh masukkan dalam ni, dalam macam fonts ni kan. Okey, tetapi dia kena, font ni kita kena jadikan dia, kita kena convert kepada gambar, smart picture. Okey, lepas tu baru kita boleh masking. Tengok ada gambar apa, dia punya dahan-dahan pokok bunga ni dalam dalam huruf-huruf ni kan. Sebenarnya ni teknik masking. Ni teknik masking. Okey, ni macam mana kita nak padam-padam semua tu. Sebenarnya daripada basic akan tersusunnya satu idea macam mana kita nak buat. Kalau kita rasa kita rasa macam dah blur sangat, lepas tu kita stop lama, memang kita tak akan dapat. Sebenarnya kalau kita betul-betul minat, bila kita nak buat satu sampai jadi, nanti kita akan buat benda ni macam ni. Macam nak buat benda ni, macam mana nak buat benda ni. Menggunakan tools yang ada sahaja. Dan tool yang simple sahaja. Tidak perlu nak, okay Allah macam mana aku nak buat ni nak kena timbul sana, timbul sini. Okay. Itu contoh-contoh je lah untuk teknik masking ni. Okay, jagged and vector ni kan.
Jagged ni sepertinya macam raster. Okey. Kalau perasan, saya punya gambar-gambar semua vektor. Kalau perasan lah. Selalunya vektor ni untuk buat logo. Dan buat logo ni selalunya berlaku di Adobe Illustrator. Okey, berlaku di Adobe Illustrator. Dan raster ni selalu berlaku di mana? Di Photoshop. Okey, seandainya resolution tak besar, kita akan dapat ni. Okey, kita akan nampak ni titik-titik pixel ni semua kat ni. Jagged ni macam menggerutu berjerigi. Okey, kalau kita besarkan ni kita nampak di benda ni akan jadi macam bergigi-gigi lah kan. Tetapi kalau vektor ni kita besarkan bagaimana besar macam mana pun, dia tetap akan semua je rata je zas. Benda yang sama tapi dia punya ni kejadiannya berlainan. Betul tak? Si Fusham. Okey. Ini untuk jagged lah. Okey. Itu jagged dan vektor. Itulah bendanya. Dan untuk mendapatkan jagged dan untuk dapatkan vektor yang betul-betul yang selalu saya guna tu bukan betul-betul lah. Saya tak tahulah saya punya cara ni betul ke tak betul sebab saya gunakan seperti yang saya bagi tahu, saya gunakan Adobe Illustrator hanya 15% saja dalam penggunaan saya punya design untuk masukkan ke dalam Photoshop. Dan untuk buat logo, itu baru 80%. 80% saya banyak guna logo kat situ ataupun kat PowerPoint. Dan lepas tu kalau dalam PowerPoint pun saya akan masukkan pula dalam Illustrator. Untuk apa? Untuk jadikan dia ni, kita punya logo tu, logo kita jadi sharp. Sharp, betul-betul sharp. Selepas kita kita trace kita punya logo tu baru dia sharp. Kalau kita tak trace, dia akan sama je, kita akan jadi gambar biasa dan kita akan berjumpa dengan raster ni. Kita kena trace dulu kita punya apa-apa objek tu kena trace. Okey, kalau kita masuk dalam Illustrator, kita besarkan kita punya font tu, bagaimana besar pun dia akan cantik je. Dia tak akan ada jeriji-jeriji. Kalau kita dalam Photoshop besarkan, nanti kita nampak ada kotak-kotak kecil. Macam tu Okey, alhamdulillah habis. Semoga yang baik kita amalkan bersama Okey, kurang faham kita boleh terus bertanya dan hari ni kita nak buat hands on ataupun kita tengoklah dia punya mana saya punya. Okey. Ini paparan apa Ini adalah paparan Photoshop saya. Adakah sama dengan ustaz-ustaz semua ataupun sahabat-sahabat semua kat sini? Contohnya saya letak kat sini. Ni dia punya, inilah namanya tools. Inilah perkakas kita. Yang saya gerak-gerakkan ialah perkakas. Okey. Dan ini adalah layer. Okey, saya keluarkan layer. Benda ni adalah penting bagi saya, bagi tuan-tuan, bagi kawan-kawan semua untuk menghasilkan satu gambar yang menarik. Okey, apa yang saya katakan tadi. Okey, dan kalau kita nak buat gambar juga, font juga memainkan peranan penting. Font juga memainkan peranan penting dalam satu gambar, ataupun kita nak buat gambar, ataupun kita nak buat poster, ataupun kita nak buat banner ke. Tolong font, kena jaga font. At least jangan sampai banyak sangat jenis font dalam satu design ataupun satu gambar. Okey, contohnya dalam satu gambar tu kita kena buat dalam lebih kurang minimal 2 ataupun maksimal 3 saja jenis font. Sebab nanti kalau banyak font, orang tengok daripada data, ya Allah bercelarunya nak tengok kan. Lagi-lagi kalau betul-betul kat tempat tepi highway, orang baca pun macam pening. Kalau boleh janganlah bagi font yang halus-halus, font yang orang senang nak baca. Itu antara satu dia punya contoh lah. Okey. Cuba tengok kat sini. Okey. Ini adalah contoh, ini basic lah siapa yang baru nak tahu tentang Photoshop. Okey, minta maaf pada yang dah mahir. Saya nak itu bagi Kalau kita nak masuk mula-mula tu ambil mana, create new dulu ke atau open tu? Okey, terima kasih soalannya yang bagus sekali. Okey, saya matikan dulu yang ini. Okey, kita akan file new. Okey, new. Okey. Ini adalah ini lagi penting kan sebenarnya. Okey,
maaf. Terkeluar kat saya punya slide 1. Okey. Kalau saya selalu guna, kawan-kawan selalu guna pixel, saya tahu. Saya selalu guna inci. Saya guna inci, lepas tu saya Tang mana? tang mana? Okey, tang sini. New. Right. Pergi file, kan? File, Okey. new. Oh, jap. Okey. Sekejap kita masukkan Ustazah Murni. Okey, mana tadi? Okey. New. Okey. Okey, ni kira macam Photoshop cara saya, minta maaf banyak-banyak. New. Okey, kita buka new kan? Okey, dah nampak new. Okay, terima kasih. Ada duit. Okey, kita buka untitled kat sini, preset detail ni kan. Ni preset detail. Okey, width dengan dia punya kelebaran kita punya design nak berapa, kita punya height, kita punya tinggi tu nak berapa, dengan kita punya resolution. Resolution 72 ni selalunya basic lah, resolution yang okey lah kan. Okey, color mode ni selalunya saya guna memang RGB lah. Siapa yang sebelum ni saya guna CMYK untuk menghasilkan untuk menghasilkan plate ataupun buku-buku. Okey, kalau untuk banner ke apa poster ke memang saya guna RGB. Color dia naik. Kalau CMYK ni agak burn sikit color dia. Tapi dia memang sesuai untuk buat plate. Maksudnya kalau macam Hak Asai ni memang dia duduk dekat RGB color 8 bit tu kan? Yes, kalau grayscale ni hang letaklah apa-apa color pun. Beja, kenapa muka serabut dah? Okey. Kalau grayscale ni kita buat apa-apa color pun dia akan jadi hitam putih. Macam tu. So kita buatlah RGB. Dah. RGB ni adalah short form daripada red, green, blue kot. Saya rasa lah CMYK ni cyan, magenta, yellow, K black. Macam tu. Okey, tak perlulah ni. Ni biarkan je. Ni memang dia akan auto ni keluar. Kalau tak auto maknanya kena set balik ke RGB ni. Okey. Kalau saya, kawan-kawan selalu akan guna pixel. Tapi saya akan guna inci. Dah terbiasa kot sebab mana nak type kosong-kosong banyak kan. Contoh saya buat 60 untuk high dan 60 untuk width. Okey, tinggi 60, lebar pun 60. Okey, ni inci. Kalau kita tukar kepada pixel, dia akan jadi ni dia punya ni. Saya buat inci saja. Okey, dan selanjutnya resolution saya 100. Cukuplah. Kalau 200, 300 memanglah. Tapi ni jangan lupa inci atau pixel. Kalau pixel kena beribu-ribu. Ni macam 6,000. Okey, 60 inci bersamaan 6,000 pixel. Macam tu. Jangan tekan ni, jangan buat kalau ada kawan saya dia buat sentimeter, jadi berapa 60 sentimeter, kecil je dia punya banting rupanya dibesarkan dah sentimeter je ukuran dia. Masya-Allah. Dah salah. Okey. Kemudian resolution 100. Kalau okey lagi bolehlah kalau nak bagi dia lagi sharp, tapi tengoklah kita punya kemampuan kita punya laptop tu macam mana. Kalau 72 pun dah kira okey. Okey, terus create. Create akan jadilah seperti ini tapak dia. Dan tapak dia kat sini kita boleh masukkan gambar. Okey, nampak tak tapak dia kat sini ialah background. Dia akan jadi auto background kat sini, dah ada layer background. Okey, satu lagi, selepas tu kita akan masukkan pula gambar. Kita nak masukkan satu gambar. Contohnya gambar apa ya? Okey. Saya masukkan gambar ni. Okey, gambar kita logo ni kan. Okey, logo ni. Nampak tak? Kak Ros nampak? Okey, dah ada dua layer. Okey, satu gambar, satu background, satu lagi kita punya gambar ni, logo aula ni. Okey, kemudian lagi sekali. Sebenarnya nak masukkan gambar. Kita drag je sebenarnya. Okey, sebenarnya itu cara saya. Jahat tu tak? Okey, kalau nak bagus open. Okey, cari kat sini gambar apa yang ada kat sini. Okey, gambar-gambar semua ni adalah di sini. Contohnya saya nak masukkan gambar. Okey, contohnya gambar ni lah.
Masukkanlah gambar, dia akan jadi masuk gambar tu. Dia kalau open, dia akan jadi lain-lain layer tau. Okey, bila dah lain layer, dia jadi 2 layer ni kan. Okey, kita nak masukkan dalam folder yang ini, kita masukkan dalam ni. Kat layer si logo ni kan. Okey, si kambing ni kita nak masuk dalam sini. Nampak dia dah jadi tu kan. Kalau kita ni satu lagi, kita boleh drag aja daripada kita punya file tu terus masuk ke dalam Photoshop. Macam saya buat tadi lah, drag si logo ni. Minta maaf banyak. Okey. Ajar tak ada Laju. tak ikut formal. Tak formal kan. Laju sangat Kak Ros boleh follow tak? Nah, tadi buat guna drag ya. Okey, saya drag aje. Sebab copy boleh juga kan? Copy pun boleh. Copy, jap. Kita tengok copy boleh ke tak? Apa yang hang copy ni? Saya tak pernah guna copy, jahat tak macam tu? Okey, copy paste pun boleh sebenarnya. Okey, contohnya saya copy saya punya ni kan. Di sini. Boleh tak saya try Copy, lepas tu saya paste ke Photoshop sini, paste. Saya pun tak boleh. Tak tahu lah kalau ada yang boleh boleh kot saja. Kalau saya selalu copy paste daripada Illustrator ke Photoshop. Okey, tak apa, ni kita teruskan pada yang ini dulu Okey, tengok layer dia. Okey, layer kambing ni dia kat atas sekali sebab layer dia kat atas, lepas tu kambing ni dia punya kat atas, dia menutupi semua sekali. Okey, dia menutupi ni kita punya logo. Okey, yang kedua logo kita ni yang kedua di tengah-tengah dan akhir sekali background. Background ni tak bergerak, kita tak boleh gerak ini tanah sikit. Okey, background ni tak boleh gerak, kita tak boleh ubah sebab dia telah dimangga. Man, Kita buka mangga dia. Ya. sekejap. Tak siapa yang kau punya tadi, kau klik open tadi, lepas tu klik double klik kan, dia keluar di gambar putih tu dekat background tu, tapi dia tak ada yang kosong, layer kosong macam man punya tu. Ini kita buat baru. Oh. Okey, tadi saya ajar baru tu file new kan. Buat tapak dulu. Okey, kita nak buat berapa besar. Contohnya kalau kita punya thumbnail tu kan. Okey, senang cerita kita buat thumbnail lah kan. Okey, thumbnail new tadi. Kita punya kiraan 1920 kali 1080 pixel. Okey, contoh kat sini create. Inilah thumbnail kita. Okey, maaf, kita kecilkan di sini. Inilah thumbnail kita. Okey. Okey Kak, dapat tak? Okey. Tapi yang gambar tadi hilang pula dah. Tak, dia tak hilang punya. Dia akan berada di tepi-tepi sini tu Akak ni kepala dia ni ada kepala dia kan. Akak tarik keluar, dia keluar. So, dia akan ke tepi tu. Dia ada keluar. Dia akan jadi ni. Ataupun dia akan menempel terus di dalam kita punya ni. Photoshop kat sini. Okey. Itu kita tak nampak, tapi kalau kita tekan kepala ni dia akan berubah. Betul. Ini untuk yang ni, projek lain. Okey. Lepas tu okey, setakat ni faham yang lain-lain faham Kalau yang lain-lain tak faham boleh tanya. Tak kisah. Ini adalah kita punya size thumbnail yang selalu kita guna tu kan. Okey, kita masukkanlah apa-apa dalam ni. Contohnya kalau kita nak masukkan yang kat sini, gambar kat sini kita drag je masuk dalam ni. Sebab kita punya thumbnail tu kecil kan size dia. Tu dia punya itu jadi itu. Kita kecilkan kat sini. Tekan shift macam biasa biar tak penyek kita kambing tu kan. Kalau kita tak tekan shift, nanti ginilah jadinya. Dah jadi lagi dah macam apa dah kan. Okey. Z. Distort dia panggil. Yes, distort. Lupa dah. Distort sesuatu yang Abang Ijah paling tak suka. Tekan shift apa tadi Man? Tekan shift. Okey sekejap tekan shift. Lepas tu kita ambil ni hujung ni. Tekan shift. Kita tarik, tekan ni tarik ke bawah. Dia akan, benda tu akan sama daripada saya besar, saya kecil, semua akan sama. Kalau kita tak tekan shift, kita biarkan je. Dia macam mana ni dia akan free macam tu kan. Free berubah. Okey. Okey, ni dah faham Okey. Ni kita nak ubah. Lepas tu
Okey, kita belajar terus yang basic untuk font. Termasuk, okey, apa yang saya ajar ni, apa yang saya guna selalu. Okey, font. Contoh dia, Rus Fazila. Rus Fazila. Ctrl A. Ctrl A untuk semua sekali. Kalau tak nak tu, kita select. Select semua. Okey. Okey, dia punya font ni dekat sini. Saya kena do. Maaf. Mana ni? Okey, saya suka ke font ni. Okey, kan kita boring kan tengok font ni warna kelabu kan. Okey, besarkan sikit lah. Kita tekan shift, kita besarkan, ambil ujung ni, bucu ni. Jangan pakai tarik je, tak cantik nanti. Okey, cuba tengok kat sini. Rose Fazila dengan layer-layer, Rose Fazila dengan gambar-gambar ni kan dekat dalam satu kumpulan ni kan, satu design kita kan. Satu kita punya thumbnail ni kan. Okey, contoh thumbnail lah ni. Okey, bila kita, ini kita besarkan sikit. Nampak beza. Tu dia. Okey, inilah dia punya contoh antara layer-layer atas, bawah dan bawah sekali. Atas, bawah, tengah. Okey, layer bawah yang ni, yang kambing ni berada di tengah-tengah, Rose Fazila berada di atas. Ni sebenarnya kita permainan layer kita. Banyak lagi layer yang kita letak, banyak lagi gambar yang kita letak, banyaklah layer yang akan terhasil. Contohnya kita masukkan gambar ni pula. Apa ni? Kita punya logo. Kecilkan sikit. Logo ni logo JPEG kot. Okey. Tu banyaklah layer. Okey. Kalau layer si Aula ni kat bawah logo kambing, gambar kambing ni, dia akan kat bawah. Kalau ke atas, kita boleh tarik kereta ke bawah, tu je. Itulah permainan dia. Okey, ini adalah basic ya. Okey. Untuk menukar warna, okey, Kak Ros boleh follow untuk menukar warna. Okey, kita tukar warna font. Macam mana kita nak tukar warna font? Okey, tukarlah warna font dia di sini. Tekan ni, tekan T ni, kita select. Select. Atas ni ada kotak ni. Tengok, nampak tak kotak ni warna kelabu. So kita tukarlah warna dia. Mana? Okey, kita tekan kat situ nanti dia keluar warna ni sebenarnya. Dia tekan, dia akan keluar dia punya ni. Color picker ni. So kita tukar. Apa yang nak? Okey, warna purple, something, pink. Macam tu lah. Contoh okey. Ini kalau kita nak tukar warna yang biasa. Okey, seandainya kita rasa macam tak puas hati kan. Tak puas hati, alamak. Kalau biasa je, pink je macam ni. Tak bestnya. Okey, kita tekan kat layer ni, Rose Fazila. Kita tekan klik kanan. Ataupun double klik pun senang. Okey, kalau klik kanan ni, kita akan nampak benda-benda semua ni. Daripada atas, daripada blending sampai ke new 3D extraction ni, semua benda dah. Saya pun tak tahu. Okey. Kita ambil blending option. Dia akan keluar macam ni pula. Apa benda sebenarnya? Ini kita punya efek untuk font kita dan ataupun background kita ataupun apa-apalah bentuk kita. Contoh dia kat sini dia akan sediakan yang sini. Seandainya kawan-kawan punya mesti sikit je dia punya ni style dia, boleh cari di sini kat sini ada banyak dia. Abstract, masukkan je semua. Masukkan. Kalau nak buat sendiri pun terpulang. Okey, contoh dia kalau nak tambah drop shadow, letaklah shadow kat situ. Banyak nak letak shadow. Dia akan keluar shadow. Kita akan edit kat sini, di sini. Ni basic ke sebenarnya? Saya tak tahu ni basic ke tak. Okey, kalau kita yang dia ada dah bagi gambar kat sini, okey, dia akan sediakan sekali dengan ni. Dengan gradient sekali. Lepas tu kalau kita nak edit gradient kat sini, edit gradient dia. Kita kena berani tekan-tekan. Dia takkan merosakkan komputer kot rasanya. Tapi dia tak boleh back balik kan, betul tak? Okey, nak back balik. Okey, dia back sekali je kalau kat Photoshop. Kalau kat Illustrator boleh back banyak kali. Okey. Kalau nak back, kalau ikut saya punya view ni,
Bukan view, maaf. Baik. Window cari history. Kalau kat history ni, bukan history history. Okay, Sekejap. Window, history. dapat history belum? Kenapa tak boleh kecil ni aku punya history ni? Okay, history. Tak, saya tak boleh kecilkan sebab bawah ni ada dia punya ni. Okay, sebenarnya kat sini, okay, contohnya kalau kita nak ni kan, Kak Ros, okay, yang lain-lain, kalau kat history ni kita boleh back se-back-backnya. Okay, kita nak tukar, kita nak buang semua apa yang ada kat sini daripada sini. Okay, inilah kita punya perjalanan proses kita sebenarnya. Okay, contohnya macam ni, okay, yang layer style ni kan, ni layer style untuk kita punya font. Kemudian kita kat sini kita klik kanan, delete. Dia akan delete. Boleh saya delete tadi? Okay. So dia akan delete. Lepas tu kita nak lain pun, yang lain pun kita boleh delete. Dia akan delete ikut kita punya ni. Ikut kita punya ni. Maksudnya kita klik kat situ, klik kanan, lepas tu ambil delete je lah. Delete. Macam tu je. Jangan delete. Kalau kita nak delete satu je lah. Yang bawah sekali, dia akan delete bawah sekali. Jangan delete yang atas sekali. Kalau delete atas sekali, kita punya projek semua yang daripada awal tu habis. Okay. Tapi kalau nak patah semula, nak balikkan semula, tekan Ctrl Z. Ctrl Z. Jadi semula. Tapi dia akan ada sampai bawah ni. Ni lah kita punya yang kita dapat selamatkan saja. Okay, maknanya kena buat elok-elok lah kalau nak tu. Tak apa, kita mulakan dengan 3 layer, 2 layer, 4 layer, 5 layer. Nanti kalau lama-lama nanti buatlah banyak-banyak layer. Okay, itu salah satu daripada basic untuk buat untuk tengok kita punya layer-layer. Ini history. Kalau tak nak macam serabut kat sini, okay, ni ada benda ni kan. Okay, ni layer. Ini history kan sebelah kan. Okay, masukkan kepala history ni kat layer ni. Okay, dah. Duduk diam-diam. Kalau kita nak tekan layer, nak edit layer ke atas ke bawah, kita tekan kepala layer. Kalau kita nak tengok history, kita tekan kepala history. Okay. Kak Ros, setakat ni faham tak? Boleh sikit-sikit lah. Okay. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Boleh? Tadi kan kat logo Aula tu yang warna merah yang atas kambing tu kan yang ada putih tu, kita nak hilang macam mana? Yang ini, kejap. Tadi kalau kita letak atas tadi kan gambar hitam tu, dia nampak background putih tu. Oh yang ni sebab ini ialah Tu. ni file JPEG ni. Okay. Kalau yang ini, kalau kita nak buat terus daripada sini boleh, ataupun kita nak jadikan dia PNG dulu pun boleh. Kalau kita nak buat daripada sini, daripada kita punya projek ni kan, kita ambil, okay, kita tekan ni tools ni yang ada magic ni, magic wand tool ni. Ni cara saya lah. Okay, terus dia tekan sini, nanti dia akan select semua. Okay, bila dah select semua, okay, kita akan klik kanan. Klik kanan, dia akan ada layer via cut. Layer via cut ni tekan sini. Okay, maaf. Sebab ni kena rasterize. Okay. Maaf kalau tengok kat sini, kat bawah ni, dalam kita punya layer ni ada benda kecil ni kan. Ni maknanya mesti smart lagi, smart object ni. Kita kena rasterize dia dulu. Rasterize layer, klik kanan. Rasterize, bagi dia free. Okay, baru kita boleh edit via layer via cut. Okay, bila kita dah tekan layer via cut, kita punya layer ni akan jadi 2. Ada layer background dia dengan layer Aula logo ni kan. Okay, bila kita pejamkan mata ataupun hilangkan mata kat tepi ni, nanti dia akan hilang macam tu. Sekali lagi Ustaz nak buat 2 tadi. Okay, jom kita buat sekali lagi. Laju Okay. Laju benar. Okay. Maaf. Asal dia keluar ke screen 1, screen 2. Okay. Okay, pertama kita ambil ni kan. Kan belakang tu macam serabut kan. Okay. Okay. Kita pergi ke layer. Okay, pergi ke layer. Kalau perasan, dalam layer kita ni, gambar kita ni ada satu kotak kecil kat bucu dia. Maknanya ni mesti smart object lagi. Kita besarkan pun kita kan.
Maksud smart object tu maksud apa Ustaz? Okey, kalau kita nak bezakan smart object dengan gambar biasa, bila tekan ni kan kita nak edit kan, dia akan ada pangkal je ni. Maknanya ni gambar ni mesti selamat lagi. Dia takkan teramat pecah lah kalau kita nak besar kecilkan. Kalau kita dah masuk rasterize, jawablah kalau kita besarkan kecilkan, siap. Gambar tu akan jadi kabur lama-lama. Itu ikut saya punya yang selalu saya buat lah macam tu. Pengalaman saya memang tengok macam tu lah. Kalau tu saya biarkan je benda tu macam ni, ataupun kita biarkan kita dah setting awal-awal jadi PNG baru masukkan. Tapi tak apa, kita nak tengok kat sini macam ni, kita nak hilangkan background ni kat kita punya projek ni. Kalau nak cepat lah kan. Okay, pertama sekali pergi ke logo ni. Okay, kita rasterize. Kita klik kanan, kita pergi ke rasterize layer. Okay, maknanya layer tu dia akan free lah. Okay, bila dah free, kita ambil magic wand tool ni yang kat kita punya tools ni. Okay. Bila kita tekan pula kat sini. Okay, disebabkan dia punya ni adalah lingkungan untuk apa? Semua dah ada kat sini kecuali yang A ni, aula ni. A ni kita klik shift, kita masuk kat sini. Maknanya semua dah ada. Okay, semua akan create, semua akan terpesan lah dengan magic wand ni. Okay, bila semua dah ada, okay, kita klik kanan kat gambar tadi, kat gambar logo tu. Okay, cari bawah ni layer via cut. Okay, bila layer via cut, okay, tadi kan Z. Sekejap. Tadi kita kata layer kat sini satu je kan. Kalau bila layer via cut ni, dia akan jadi dua. Satu layer, satu untuk logo, satu lagi untuk dia punya background tu. Kita dah pisahkan. Okay, antara kita nak hilangkan mata dia ataupun kita nak delete terus layer ni, dia punya background ni pun boleh. Delete kat sini, delete layer. Nanti dia akan delete. Okay. Dia sebenarnya akan keluar benda ni. Okay, ni. Susah betul dia masuk ke layer satu, screen satu kan. Okay. Okay. Semula klik kanan, delete layer. Macam saya klik layer pula. Klik kanan, delete layer. Okay, yes. Hilang. Okay, maknanya dah nampaklah semua sekali. Untuk gambar yang sharp ataupun untuk objek yang sharp dalam gambar JPEG ni, dia memang sesuai. Nampak dia tak apa itu kan, dia tak apa nampak macam menggerutu kan bila kita tengok kat belakang dia punya background ni, kita nampak lah kan dia punya ni. Mesti sharp lagi kan. Kalau gambar yang biasa, kalau kita buat macam itu, siap. Kita akan nampak dia punya raster dia kat situ ataupun jagged kat situ ataupun bergerigi. Kita punya ni tak sharp lah kan. Okay, kat sini kita boleh besar kecilkan ikut suka hati kita. Nampak? Tak Sunan, Yes. soalan. Takut. Ada. Cara tadi hanya boleh digunakan kalau background yang solid kan, warna putih. Yes, background solid ataupun warna putih ataupun yang solid lah. Tak adalah macam tepi kambing ni kan banyak tu kan. Macam ni memang tak boleh. benda Boleh tapi na'udzubillah lah jadinya jawab ni. Okey. Ustazah Zuraiza boleh? Okey, boleh, tapi rasanya lebih mudah lah kalau kita buang terus background. Betul. Kalau kita buang dulu background, macam yang dah dibagi tu, selalunya dah ada tu kan, kita jadikan PNG dulu baru kita masukkan. Lagi senang. Okey, alhamdulillah. Okey, ada apa lagi soalan? macam boleh jawab semua kan? Okey, alhamdulillah. Saya akan terus pada ni basic untuk kumpul-kumpul tengok-tengok dia punya ni, tool-tool ni. Okey, untuk yang macam saya bagi tahu tadi, pemadam. Dia ada eraser, dia ada brush, dia ada ni semua kan. Okay, ni crop ni untuk crop semua apa yang kita ada kat sini ni crop. Tekanlah crop. Jadilah crop. Okay. Lepas tu kalau kita nak padam, kalau kita nak padam, kita kena tentukan mana yang kita nak padam kat layer ni. Kalau kita nak padam Rose Fazila, kita nak padam layer ni, layer kambing ni ataupun logo ni, kita tekan dahulu pada layer-layer yang kita nak padam. Jangan nak padam Rose Fazila tapi tekan logo logo ni. Memanglah
logo tu yang akan terpadam besarnya. Okey, kat sini ada buat saiz. Kalau tengok, ni besar kan, lingkaran bulat besar ni kan. Sebenarnya, kadang-kadang dia akan keluar, kadang-kadang dia akan hilang. Okey, kalau nak tengok dia punya saiz macam mana, kita klik kanan. Okey, macam ni tadi tak ada tu kan, Afan. Dia tak ada tu kan, berdasarkan ataupun kat atas ni pun ada dia punya saiz-saiz dia. Kalau nak cepat, klik kanan je kat sini, dia akan keluar macam ni. Okey, saiz ni kita boleh kurangkan. Kurangkan saiz untuk pemadam ni. Okey, nampak comel je kan pemadam dia tu, bulatan dia gitu. Kalau kita nak bulat, kalau kita nak petak, letaklah petak. Sini itu dia adalah pemadam yang petak. Okey, selalu saya guna bulat lah. Lagi kalau untuk hilangkan background gambar-gambar. Okey. Bila dah jadi, okey, tekan sini, barulah kita, okey, kat logo tu kan, kita bolehlah hilangkan, kita padamlah logo tu. Siap, habis. Okey, itulah itulah penggunaan pemadam. Okey, kemudian penggunaan apa lagi? Ini ialah pen bucket ataupun tempat kita punya tukar warna. Kita nak tukar warna kat logo tu kan. Tukarlah warna pink. Sebab apa pink? Sebab kat sini kita punya ticker kita punya ni yang bawah ni warna pink. Kalau tukar warna lain, pergi tekan 2 kali kat situ, tukarlah warna lain jadi warna biru. Okey, tekan kat logo jadi warna biru. Sebab apa kat sini dia tak sekata tak terus dapat satu biru kan, sebab dia ada gradient kat sini. Kita punya logo tu, logo Aula tu ada gradient kan. So dia akan daripada yang cerah ke gelap ni dia boleh jadikan penghalang untuk kita tu kan. Itu salah satu daripadanya. Kemudian dah, itu satu. Untuk teks, untuk semua benda-benda ni semua. Apa tak ada lagi? Okey. Ada lagi tak yang nak tanya? Dah ulang balik warna. Nak tanya. Okey, disebabkan benda ni dia mengganggu kan. Dia punya ni. Sekejap. Okey, pen bucket ni delete dulu. Okey, yang kambing ni kita pergi sembunyikan. Kita pejamkan mata Rosfazila semua ni. Maaf. Kambing ni okey. Ini lagi jelas. Okey. Saya bagi dia jadi warna satu color je lah. Tak boleh ke? Okey. Yes. Okey, okey. Pada untuk warna tadi, kita tekan sini. Tekan ni bucket ni. Sebenarnya dalam bucket ni, dalam pen bucket ni dia ada 3. Kalau kita klik kanan ataupun ujung ni, dia ada 3 function kat sini. Gradient, pen bucket ataupun 3D material drop ni. Tapi saya guna gradient dengan pen bucket ni. Okey, bila guna pen bucket, kita nak tukar warna dia kan kat dalam logo ni kan. Okey. Contohnya kat sini kita dah ambil warna biru, bawah dia ni, warna biru. Okey. Lepas tu kita letak je kat tempat logo yang kita nak ni. Kita tekan dulu kat sini. Tekan kita punya layer tu kat logo. Okey, kita tekan sini, letak je. Jadi biru. Jadi biru. Okey, ni kegunaan untuk color untuk pen bucket. Seandainya nak gunakan, kita tak kita nak tukarlah gradient ni, nak tukar gradient pula. Ini kalau plain color plain kan. Kalau untuk nak tukar gradient ni, tak naklah gradient yang merah lepas tu terang ni kan. Kita nak tukarlah gradient lain. Okey, macam mana cara dia? Kita tekan ni, magic wand tool ni. Kita select kat sini. Select, okey, contoh select satu je. Maaf, saya select ni lah contohnya. Okey, select satu ni. Kita ambil kat sini, kat bucket tadi ni, klik kanan, kita ambil gradient tool. Bila gradient tool, dia akan keluar kat atas ni kita punya ni. Yang atas ni, yang biru ni kan. Dia akan keluar gradient tool. Macam saya dah banyak buat gradient tool. Kalau basic punya macam ni.
yang atas ni, yang daripada 1, 2, ada 2 layer, 2 ni je selalu saya itu yang saya buka untuk yang dia dah sediakan. Okey. Tekan satu lah. Kita nak tukar dia punya tu kan, gradient lah contohnya, warna kuning. Okey. Lepas tu kita nak letak kat A lagi satu kat sini, kita tekan daripada atas, kita tarik. Nanti dia ada kat macam ni kan. Nampak tak? Dia akan ada palang-palang ni kan. Okey, turun ke bawah. Orange akan orange ke atas, kuning tu akan ke bawah. Kita punya gradient jadi lain. Okey. Ataupun kita tak nak yang ni kita nak yang orange tu kat bawah, yang kuning tu kat atas. Okay. Kita daripada bawah ke atas. Betul ke ajar ni? Lebih kurang macam itulah. Tapi sebabkan dia orange dia ada 2, satu orange kat atas bawah, macam itulah. Kalau kita nak ke sini pun boleh, ke tepi. Oh, maknanya anak panah tu lah main peranan Ya, kita kat sini, ke sini, tak kisah. Sebab dia takkan kacau yang lain. Sebab kita pilih untuk yang kat sini, A yang kat sini kan. Dia akan kacau kat sini je. Melainkan kalau kita select semua, daripada Magic Wand Tool ni, kita select semua satu logo ni, nanti dia akan jadi semua. Okey. Setakat ni boleh faham untuk pen bucket dengan ni. Tak apa, nanti kalau tak buat tak jadi, boleh PM. Okey, saya tak kisah. Kalau saya di depan ni lah, depan laptop. Okey. Ustaz, Yes. gradient colour tu kita boleh buat sendiri ke campur-campur ataupun memang dia dah ada sedia? Okey, best. Okey. Benda ni sebenarnya kalau kita tak minat, sebenarnya Photoshop dia akan bagi basic je sebenarnya, dan saya akan nampak kalau siapa yang guna yang basic tu, kita akan tahu dia guna gradient basic. Okey, kalau kita nak buat yang baru atau kita nak buat sendiri kan, okey, kita tekan sini. Okey, tekan sini kan. Tapi jangan lupa nanti kalau lepas guna, dah lepas buat, jangan lupa tekan new. Ataupun new je lah. Contohnya kalau kita, okey, macam mana kita nak buat gradient? Kita nak buat gradient kan, kita dah ada kat sini kan. Okey, contohnya kita akan dapat yang basic sahaja. Ni dah selalu basic ni. Hitam putih ni basic sebenarnya. Hitam putih ni basic. Kita akan nampak orang tu akan buat gradient ni basic je sebab dia akan nampak kat sini je. Padahal dia boleh buat banyak gradient kat sini. Okey, macam mana kita nak buat gradient? Okey, nampak tak kat sini dia punya tiga color kat sini. Okey, dan benda ni boleh berubah-ubah. Okey, dan kita boleh tambah. Okey, contohnya kalau kita tak nak warna orange, kita tekan sini yang sampai dia punya kat tempat tiga dia sebab dia punya ni pen ni kat sini kan, dia punya ni ada warna hitam tau. Kalau kita tekan dia warna putih. Kalau kita tekan kat dia punya ni ada warna hitam. Maknanya kita nak fokus kat sini, kita nak tukar color kat sini. Contoh je lah. Okey, tekan sini. Ataupun tak nak tekan sini, tekan bawah ni pun boleh. Tukarlah warna biru. Contohnya warna biru kan. Dia akan jadi warna biru. Jadi warna biru, lepas tu biru, kuning. Okey, biru, kuning, lagi apa? Kat sini kita nak tekan warna merah. Okey, warna merah. Dan dia akan jadi padanan warna ataupun gabungan warna biru, kuning, merah. Okey, bila kita dah jadikan dia biru, kuning, merah, okey, kita tekan new. Dia akan masuk dalam kita punya gradient editor ni, kita punya kat sini. Inilah yang kita create. Inilah kita create kita punya gradient yang terbaru. Contohnya kalau kita nak guna, okey, kita nak guna, kita tekan lah ni. Tekan. Ni dah tekan kan? Okey, dah tekan. Dia akan keluar kat sini. Okey, dan kita akan guna kat sini. Contohnya kita nak guna. Jadilah kita punya gradient warna yang kita create tadi. Itu baru gradient. Belum yang emboss lagi. Okey. Jadi kita ambil basic dulu. Okey, Ustazah Salwani dapat Okey, dapat. Okey. Itu untuk gradient. Untuk yang lain ada yang nak tanya? Okey, kalau tak ada yang nak tebalkan logo tu. Nak tebalkan logo. Kejap Nak tebalkan logo macam mana? Tak macam nampak bevel tu Oh, nak bevel logo tu nampak macam tebal macam bevel ke apa tu. Okey, jom kita tengok. Jadi ke tak jadi kita punya tu hari ni. Okey, tekan sini. Pergi ke logo ni, layer logo. Klik kanan.
ambil klik kanan ataupun 2 kali klik, okey, dia akan keluar blending option tu, kita klik blending option. Okey, benda tu akan keluar macam ni. Benda-benda ni, okey. Seandainya dah atas ni kat stroke ni kat kita punya ni, stroke ni kat kita punya apa? Kita punya stroke lah. Contohnya ni stroke lah. Saya akan cerita salah satu untuk dalam layer style ni kan. Layer style ni ada stroke, bagai kan. Masya Allah besarnya benda ni. Tak boleh kecilkan ke? Okey. Tak apalah. Stroke. Dia ke stroke. Stroke, okey. Stroke ni antara stroke ke dalam ataupun stroke kat luar. Okey, kalau kita nak stroke kat luar, kita letak inside. Kalau keluar, kita letak outside. Kita tekan kat sini, outside. Dia akan jadi kat luar. Tukar warna dia, tukar warna kat sini. Dia akan jadi hitam. Akan gelap. Nak kecilkan, kecilkan. Nak besarkan, besarkan. Sebesar alam. Okey, itu contoh stroke. Okey, satu. Untuk contoh overlay. Overlay ni lain macam sikit. Overlay ni kita punya gambar ni jadikan warna lain. Nak jadikan warna lain boleh. Sebenarnya overlay ni lebih kepada color apa color yang plain sebenarnya. Okey, kalau gradient ni ni lah tadi kita main-main gradient kat sini. Okey, tekan kat sini. Macamnya gradient yang boleh kat jadi untuk jadi warna apa? Warna pink kita punya logo. Itulah gradient. Okey. Bila dah campur gradient, kita biarkanlah gradient tu. Okey, kita nak buat apa tadi? Okey. Kat bawah ni ada FX. So, kita boleh letak kat sini banyak lagi dia function kat sini. Bevel, emboss. Nampak tak? Bevel emboss ni lah yang benda tu nampak macam tebal kan? Okey. Tekan kat bevel emboss ni, dia akan keluar dia punya cara nak mentebalkan dia ke, tengok size dia macam ni. Kan jadi lain. Okey. Dan kalau kita dah buat emboss tu kan. Okey. Jangan lupa nampak ni. Dia kan dah jadi macam lain kan. Macam ada 3D sikit lah 3D, tapi dia punya mainan emboss je sebenarnya. Okey. Tebal-tebal sini kan. Okey, seandainya kita dah buat ni, kita punya emboss ke apa benda, jangan lupa untuk kita tekan new style. Untuk apa? New style ni. Sekejap. Keluar kat screen satu pula. Okey. New style untuk kita save kat kita punya style. Okey, contoh kita kita dah buat emboss ni bagai. Kita tekan OK. Dia akan save kat style kita. Cuba tengok kat style atas ni. Ni kat bawah sekali ni style kita yang kita dah emboss. Okey, kalau macam style saya, ni saya yang saya buat ni. Yang lepas-lepas ni kan. Kena banyakkanlah style kat sini. Untuk apa? Untuk memudahkan bila kita nak buat yang nak cepat kan. Kita dah ada gradient sendiri, kita dah ada ni sendiri. Okey. Yang ini, yang atas ni semua dia dah sediakan. Photoshop dah sediakan. Okey, contohnya macam ni. Kan? Ni sebenarnya stroke je. Kita tekan stroke ni, kita ambil stroke kat sini, kita edit kat sini. Size dia kecil je. Sebenarnya kalau kita nak besarkan, kalau kita masuk inside ni kat inside kan, kita besarkan, dia akan jadi dia macam ni. Dia akan kita punya gambar tu jadi lain walaupun dengan guna dia akan dia sediakan stroke je. Kalau nak tukar, kita tak naklah warna kuning, kita tukarlah apa kita punya gradient tadi, dah jadi warna lain. Okey, itu untuk emboss. Okey, setakat ni faham? Okay, boleh. Okey, kalau tak faham tak apa, lepas ni tanya pun tak apa. Okey, seterusnya untuk pukul apa sekarang? Okey, 10.30. Untuk masking, kita nak belajar masking sekejap saja. Masking ni untuk yang kita belajar basic untuk masking. Masking cara dia sebegini. Okey. Kita padam logo ni, kita hilangkan logo tu kejap. Nama Rosfazila tu pun kita matikan, hilangkan. Kita biarkan ada logo kambing kat sini. Okey. Satu kambing dan satu kita nak ambil kotak.
Okey, ni adalah penggunaan dia punya salah satu daripada penggunaan kotak ni daripada kita nak buat logo kat Photoshop. Tapi tak apa itulah, tak recommended lah logo kat Photoshop ni. Okey. Contohnya kita ambil rectangle tool. Benda ni boleh kalau klik kanan dia akan keluar banyak tool kat sini. Daripada rectangle sampai custom shape. Okey, cuba tengok custom shape. Custom shape. Bila kita tekan custom shape ni yang macam bentuk air ni, okey, dia ada kat atas ni shape dia. Kat atas ni. Maaf ni benda ni Okey. Okey, kita kan banyak dia. Ada gambar tulang, ada bentuk tulang semua kan. Okey, contohnya kita nak masukkan love. Okey, kita buatlah love kat sini, love. Tekan shift. Kalau boleh tekan shift barulah jadi love yang sebenar. Okey. Kita nak jadikan dia masking. Kita nak maskingkan. Maknanya kita nak masukkan si kambing ni dalam apa? Dalam ni. Tanpa potong-potong kambing ni kan. Tanpa nak jadikan dia jadi love ke apa kan. Okey. Sebenarnya dia boleh buat dalam apa-apa bentuk. Bentuk petak ke, bentuk bintang ke kan. Okey. Yang penting gambar ni ada atas ni bentuk ni. Gambar ni ada atas bentuk ni. Okey, contohnya kita letak tengah-tengah. Kita tengok dia punya layer ni kan. Kambing ni kat atas. Maaf. Kambing tu kat atas dan layer untuk love tadi di bawah. Bentuk layer tu di bawah. Okey. Apa yang akan jadi bila kita buat masking pada gambar kambing ni, besarkan. Okey, love tu tak nampak kan? Love tu tak nampak. Klik kanan pada layer kambing dan create clipping mask. Dia akan jadi itu. Inilah saya buat untuk salah satu saya punya background poster untuk aula tu. Inilah. Tapi kita punya yang petak-petak tu kan, tu gambar-gambar semua saya masukkan je tu, kita buat clipping mask je. Kalau nak keluar daripada clipping mask, kita release clipping mask. Klik kanan, create clipping mask. Jadi gitu. Dan release untuk keluar. Macam itulah kejadian masking. Man. Yes. Kalau yang macam hak bunga duk di celah-celah huruf tadi tu macam mana? Tengok kan ada dia punya dahan dia tu masuk ke celah huruf, lubang huruf tu dia. Okay. Lain macam dia punya permintaan tu. Tak tidur kita nak tengok. Pukul 12 baru habis Kak Ros. Pukul 12 baru habis. Okay. Karo, itu next takut boleh ke? Itu next Itu kita belajar basic dulu yang ni. Itu salah satu. Okay. Boleh sebenarnya, boleh. Sabar. Nanti kan dikeluarkan semua satu. Kan naik darah tu. Dia excited tengok lawa macam tu kan, lubang tu masuk kot. Okay, itulah permainan dia sebenarnya. Ni permainan logo-logo, permainan layer kat sini. Itulah dia punya permainan dia. Okay, itu salah satu dia. Okay, sebenarnya ada satu benda penting lagi saya nak kongsi kat sini. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin dia tak tahu lagi. Macam mana saya dapatkan vektor. Saya cakap dapatkan vektor untuk masukkan dalam kita punya gambar ataupun kita punya background. Okay, vektor yang seperti yang saya nampak yang saya pernah bagi tahu pada, mungkin ada setengah kawan yang tanya vektor tu macam mana kan. Okey. Vektor tu saya ambil daripada kita Google je vektor je sebenarnya. Syifusha pernah guna tak vektor? Nak tanya dulu ni. Jarang guna. Jarang guna? Tunjuk. Ngaduh. Okey. Ambil yang free je. Ya, betul. Kita kena nak bayar tak dapat. Okey, kalau saya yang geram, saya akan ambil free je sebenarnya. Saya geram saya bayar je. Itu saya ambil yang bayar. Tapi sebulan je, lepas tu dah malah nak bayar lagi. Okey, sebenarnya yang free tu pun banyak je. Okey, contohnya kita nak cari vektor, kita pergilah ke Google. Carilah contohnya cute cat vector kan. Belakang dia kena ada vektor. Okey, nanti dia akan keluar macam inilah. Bila kat bawah sekali tu, kita jangan ambil yang gambar-gambar ni. Ni bukan vektor, ni gambar. Okey, kita ambil kat sini. Free pick ni ataupun vektor Z ni, semua dia akan sediakan vektor. All free download vektor ni pun ada. Okey, vektor ni kegunaannya macam mana? Bismillah.
Contohnya kita ambil kucing tadi kan. Okey, pastikan gambar-gambar kucing ni yang kita ambil di gambar kartun ni, contohlah. Tidak ada mahkota di tepi bucu gambar tersebut. Kalau ada mahkota, maknanya dia kena bayar macam ni. Ni. Ni kena bayar. Kalau macam ni kosong ni tak ada bayar. Ya, kalau macam ni confirm lah, ni bukan vektor, ini gambar. Kalau vektor ni kartun mana. Okey, contoh kalau kita ambil, contoh kita ambil gambar kucing yang ada kepak dalam kotak ni, ini ialah vektor. Nampak tak dia buat vektor kat sini. Dan satu lagi dia akan tulis download kat sini. Apa lagi? Kita download lah. Okey, dah download kat situ. Okey. Bila download, dia tidak akan jadi file PSD. Dia akan jadi file AI. Kita tekan situ. Dia akan masuk ke file ni. Ni file apa ni? EP benda kan, bukan JPEG. JPEG dia akan sediakan dan ni dia file ni. EPS ni untuk file Illustrator. Kita boleh buka kat situ. Contohnya saya buka ke AI. Okey, bila saya tekan, kalau saya buka AI, dia akan terus automatic keluar ke AI. Macam ni. Ni AI. Inilah gambaran untuk Illustrator. Dan Illustrator ni, best dia ialah bila kita ambil gambar vektor, nampak tak dia ada banyak macam bentuk-bentuk kan kat sini. Kalau kita klik kat sini kan, dia akan hilang. Benda ni sebenarnya kita boleh pecah-pecahkan, kita boleh cerai-ceraikan. Kita boleh ceraikan kucing daripada background dia, kita boleh ceraikan kucing daripada kotak. Dan itulah kita copy paste masuk ke kita punya Photoshop untuk dapatkan gambar yang jelas. Macam mana? Tekan ni, klik kanan, ungroup. Okey, kita nak ambil gambar kucing dengan kotak saja. Keluarkan. Kita tak nak kat situ kan? Okey. Dapatlah kotak kucing yang kotak ni kan. Nampak tak? Dia punya kejelasan sebenarnya kita kalau tengok tepi-tepi dia punya ni, ni gambar kucing ni teramat-amat, bukan tamasyah lah, dia lah vektor. Dia tidak akan pecah. Nampak tak? Kita besarkan macam mana pun, benda ni akan jadi dia akan memang rata je lah. Tak cakap apa. Dia takkan ada menggerutu-menggerutu. Okey. Ini di file AI. Sebab tu saya gunakan AI ni hanya 15% saja. Okey, kalau untuk buat design. Yang logo saya itu pecah Yes, logo masa tu pecah. Bukan pecah. Tak tahu cakap macam mana. Cara copy tu salah. Cara copy tu salah. Ya. Okey, cara copy tu salah. Okey. Okey, yang ini untuk ni lah, kita nak letakkan ke mana kita punya design di mana di Photoshop. Kita nak buat design yang betul-betul yang best kat Photoshop sebenarnya. Tapi kalau nak buat kat sini pun boleh. Kat sini memang digalakkan lah siapa yang hebat untuk Illustrator ni. Kalau yang biasa, kalau macam Muallim Syam, si Fusyam selalu suka ambil yang design-design yang macam background yang abstract tu kan. Untuk buat header, footer benda kan. Tu pun boleh daripada vektor. Okey, kita copy, Ctrl C, paste di kita punya Photoshop. Contohnya kat sini kan. Paste. Paste, dia akan keluar kat sini. Bila keluar kat sini macam ni, kita ambil Smart Object. Bila Smart Object, benda tu akan besar tau sebenarnya. Okey. Dia tengah baca library. Okey. Nampak dia akan jadi jelas. Dia akan jelas. Kalau kita ambil daripada gambar biasa di website ataupun mana-manalah Google, lepas tu kita crop, lepas tu kita potong-potong, gambar dia jadi lain. Kalau daripada Photoshop, daripada sini yang gambar EPS ni tadi, gambar dia akan jadi lebih sharp. Kat situlah kita nak kita nak buat kita punya design macam mana pun macam ni ke kan. Okey, itu salah satu daripada rahsia lah macam mana saya buat kat sini. Sebenarnya benda ni tak ramai yang tahu, tapi mungkin ada yang dah tahu.
Saya bagi tahu lah untuk semua sebab kita nak kongsi kan. Ni yang saya buat selalu. Okey. Untuk gambar kambing ni kalau nak tahu ini pun saya ambil daripada mana? Daripada free pick kot. Itu pun boleh ambil daripada sana. Ini pun adalah vektor, salah satu daripada vektor. Takdirnya saya akan buat titik-titik, lepas tu buat jadikan dia jadi macam ada structure ada macam bling-bling gitu kan. Okey. Ini adalah salah satu daripada dia punya cara dia. Okey, tadi yang macam ustazah siapa tanya pasal untuk apa delete lah kucing ni. Okey. Untuk nak jadikan dia betul-betul kan logo tu kan. Okey. Bila kita dah buat logo kat foto Illustrator, ni kira macam itulah maksudnya apa yang sebab termasuk dalam tu kan pertanyaan. Contohnya kita buat logo. Sekejap. Satu logo kan. Dalam Illustrator ni dia pelik sikit tau dia punya ni. Kita boleh buat curve, tekan sini, jadikan kotak tu macam ni. Tekan sini, jadikan kotak macam ni kan. Okay. Bila kita nak save, kita tak boleh save ikut suka dalam ni sebab kita kena jadikan, kita kena trace dahulu logo tu baru dia jadi sharp. Kita besarkan sikit Okay. Jadikan 2 contohnya. Okay. Okay. Ya Rabbi. Okay. Contoh macam ni kan, kita bila besarkan, macam ni lah kita punya logo yang akan jadi, dia akan jadi ada tiga shape kan. 1, 2, 3. Bila dah jadi 3, kita kena gabungkan. Bila gabungkan, tukar warna hitam, kita kena trace. Bila trace, okay, tengok macam ni nak trace logo-logo ni, kita tekan object. Kita rasterize dahulu. Dia akan keluar macam ini. Okey je. Dia akan macam ni lah. Dia akan jadi putih ni. Kan? Bila masa rasterize tu, kita tak boleh asingkan background daripada yang putih-putih. Sebab dia adalah dia adalah gambar sebenarnya. Okey, dia tidak boleh diasingkan background putih tu dengan objek yang kita buat ni. Logo yang kita buat ni, contohnya logo U ni kan. Okey, kalau kita nak jadikan dia vektor, tekan objek, image trace, make and expand. Okey, dia akan baca. Okey, macam tu. Dan kat sini, baru kita boleh dapat kita punya logo tu sharp. Tapi mesti itu kan. Okey, kita nak asingkan, kita klik kanan, ungroup. Ungroup lah kita punya, nampak tu. Dia dah terkeluar daripada kita punya. Ni sebenarnya boleh pecah-pecah. Dia ke sana, yang ni ke sana. Okey. Inilah fungsi sebenarnya dalam Illustrator. Okey. Bila kita besarkan pun dia tidak akan pecah di Illustrator. Cara nak save dia, save as EPS. Kita buang kat sini. Ataupun save as apa-apa je kat situ. Dia akan ada save as. PDF boleh, AI boleh, sebenarnya EPS boleh. Okey.
Tetapi sebenarnya saya akan save ke mana? Ke FB pula. Saya akan paste ke Adobe Photoshop. Ini sebenarnya masuk ke AI ni untuk kita untuk kita edit balik. Ataupun EPS ni kita untuk edit semula kita punya logo. Kalau kita nak bagi dia cantik, kita dah dapat objek sebenarnya kat sini ni, objek yang betul-betul sharp. Okey, kita copy masuk ke kita punya Photoshop. Kat situlah kita boleh edit, dan bila edit di Photoshop barulah kita boleh warna, apa-apa je kita nak letak kita punya tu pun dah jadi mudah. Kita punya stroke ke apa dia kan. Okey. Dan di sini, okey, pastikan resolution ataupun size tapak tu mestilah besar. Okey. Ini apa guna layer ni? Kan maksudnya daripada AI tu kita kena pergi Photoshop pula Ya betul. Kalau saya. Sebab saya nak edit kat sana kan, ya? Ingat boleh guna AI je, kena Photoshop pula lepas tu ya. Dia ada cara sebenarnya. Sekejap tengok Kalau export pun boleh sebenarnya, export. Sebab saya itu export lah. Export as? Tapi cara yang Ustaz tunjuk saya tak buat lah. Tu PNG boleh. Banyak tu. Export as apa? Export saya buat PNG. PNG saya ada buat, JPEG pun saya ada buat. Tapi tetap pecah. Cuma cara yang Ustaz ajar tu banyak cara tu kan, yang tu saya tak buat kot. Tu jadi pecah. Yang ni penting sebenarnya, yang untuk ni trace and expand tu. Kalau kita nak hilangkan benda-benda yang tulisan-tulisan kita daripada mana-mana ke, ataupun kita tulis, kita lukis sendiri, kita masukkan dalam ni, kita punya stroke nanti lukisan kita tu akan jadi lagi smooth. Bukan lagi smooth, lagi licin lah. Tak adalah macam kan kita nampak macam garis-garis kita punya tu kan, lukisan tangan tu kan. Memang pun saya zoom pun nampak. Itu dua caranya sebenarnya. Ni cara ni basic untuk ni lah sebenarnya. Ni asas juga untuk benda ni semua. Sebab saya tak biasa guna untuk ni sebenarnya, Illustrator ni. lebih pada logo. Tapi okey lah logo guna ni. Okey, kalau saya guna Photoshop PowerPoint pun logo, saya akan masukkan dia punya shape tu masuk dalam ni. Saya akan copy jadi JPEG, saya akan masuk dalam ni terus. Dan saya akan expand. So dia akan kita boleh pecah-pecahkan dia daripada background dengan objek logo kita. Okey, ada apa-apa lagi soalan? InsyaAllah. Seandainya yang ada yang tak faham, dia malu nak tanya kat sini, boleh PM saya pun tak apa. Si Fusham ada nak bagi pendapat ke, pandangan? Tak ada. Saja je senyap. Okey, Kak Ros boleh faham? Kak Ros nak tengok balik rakaman ni. Dia kena tengok balik dan kena apply. Sebab benda ni kena apply. Kalau raja apply, banyaklah kita explore, kita nak cari kan sebenarnya. Dia kalau guna dua aplikasi ni, dia sebenarnya banyak. Dia punya function dia. Jadi kita tak ada nak guna semua. Kita guna apa yang betul-betul kita mahir. Yes, betul. Sebab kalau nak betul-betul mahir, kena belajar secara formal lah daripada A sampai Z. Alhamdulillah, sekian dulu perkongsian ringkas dari saya. Semoga ianya mendapat memberi manfaat buat semua. InsyaAllah, kita berjumpa lagi di lain episod. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Laksmana Sunan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.